Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita nafas dan Allah masih lagi memberi kesempatan untuk kita mempelajari ilmu agama dalam niat untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari keredaan daripadanya, insya-Allah. Hari ini kita akan baca hikmah yang ke-46, iaitu pengertian banyak atau sedikit dalam ibadat. Pengertian banyak atau sedikit dalam ibadat. Sudah kita maklum sebelum ini bahawa kita tidak baik berteman, berkawan dengan manusia yang keadaannya tidak membangunkan kita dan juga perkataannya tidak menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tahu yang tu sebelum ni. Hikmah yang ke-45, kawan yang tak baik dari segi perangai dia, percakapan dia, tidak membangunkan kita, tidak menunjukkan kita kepada jalan Allah. Jadi untuk mengetahui tanda, yakni keadaan yang membangun itu, untuk kita tahu tanda keadaan yang membangunkan itu, maksud dia ada energi yang menggerakkannya. Apa dia energi tu? Merasa cukup, mencukupi dengan segala sesuatu yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, di samping percaya dan yakin kepadanya. Itu keadaan energi yang membangunkan kita. Rasa cukup dengan segala sesuatu yang Allah bagi kat kita. Di samping tu kita kena percaya dan yakin kepada dia. Okay. Untuk mengetahui tanda cukup atau tidak seorang makhluk yang telah dikurnia Allah, untuk kita tahu tanda dia tu, betulkah kita dah rasa cukup dengan apa yang Allah bagi? Betulkah kita percaya kepada rahmat dia, yakin kepada kasih sayang dia? Betulkah benda tu ada kat kita? Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, dia berkata kalam hikmah dia yang ni kita bicara ni, di sini tempat dia, kita akan jumpa. Okey, matan dia, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Artinya, tidak dianggap sedikit amal yang keluar dari hati yang zuhud. Lagi sekali saya ulang, matan dia, tidak dianggap sedikit
amal yang keluar dari hati yang zuhud, dan banyak amal yang keluar dari hati yang gemar kepada dunia. Okey. Yang pertama, apabila kita ingin mengukur apakah pahala atau nilai amal ibadat kita banyak atau sikit, kata dia, kalau kita nak ukur, ni syarah dia ni yang pertama, kalau kita nak ukur nilai amal ibadat kita tu, dia turun ke dia naik, dia sikit ke dia banyak, pahala tu dia sikit ke dia banyak, maka hendaklah kita lihat pada bagaimana niat hati kita ketika mengerjakannya. Kalau hang nak ukur nilai ibadat hang tu, pahala dia banyak ke sikit, hang perhati pada niat hang tu masa hang buat amal tersebut. Bila hati kita zuhud, kita tengok, maka kita dapati hati kita zuhud dari dunia yang fana ini. Zuhud, maksud dia di sini, hati kita tidak terpengaruh pada dunia, bagaimanapun nilainya dan cahaya gemerlapannya. Tu zuhud. So, bila kita perhati tengok pada niat kita, hati kita tu zuhud daripada dunia yang fana ini, maka ibadah yang kita kerjakan, meskipun sedikit dan tidak banyak menurut penglihatan kita, tetapi pada hakikatnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya sangat tinggi dan pahalanya amat banyak. Boleh saya ulang sekali lagi. Kita perhati dekat niat kita tu, kita tengok, oh, hati kita zuhud dari dunia yang fana. Masa kita buat tu tak banyak, sikit saja. Contoh sembahyang sunat 2 rakaat kita buat, sembahyang tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, tak banyak menurut pandangan kita. Tapi sebenarnya di sisi Allah, hakikatnya nilai yang engkau buat itu sangat tinggi dan pahalanya begitu banyak. Nampak? Jadi, oleh kerana pahala dan nilai amal ibadah yang bersumber dari kezuhudan hati itu lebih banyak dan tinggi nilainya. Selesai. Itu yang pertama. Okey. Kita boleh faham. Yang kedua, apabila amal ibadat yang kita kerjakan itu banyak, tetapi hati kita selalu bergantung. Kalau amal ibadat yang kita buat banyak, tapi bila kita perhati pada hati kita ni, dia selalu bergantung dan bersangkut paut pada dunia yang fana ini, maka akhlak tasawuf memutuskan bahawa pahalanya sedikit dan nilai amal ibadahnya itu akan kurang, bahkan jatuh.
Sebab apa? Keadaan ini kerana amal ibadahnya itu sudah tidak ikhlas lagi. Sebab apa dia kata tak ikhlas? Kerana ini dia sebut sebab keikhlasannya kerana Allah itu semata-mata tidak ada. Hatinya masih teringat pada dunia dalam erti yang luas. Sebab hatinya itu masih terikat kepada dunia dalam pengertian yang luas. Okey, sebab tu dulu kita dah belajar. Kita kata, dia nasihat pada kita, janganlah beramal kerana alam. Bukan tak baik, bukan tak bagus. Menurut akhlak tasawuf, benda tu ada risiko yang akan kita tanggung. Jadi dia habaq awal-awal kat kita, bagi pengembara kerohanian ni, yang dia duk berjalan untuk hampir kepada Allah dengan ibadatnya, istiqamahnya, maka dia nasihat, keluarlah, niatlah kerana keikhlasan, kerana mengharapkan keredaan Allah. Sebab kerana kita adalah hamba kepada Dia, maka insya-Allah jalannya itu akan mudah. Jangan beramal kerana alam. Ni salah satu risiko lagi dia sebut. Dia punya nilai itu susut. Susut. Itu belum campur dengan sifat-sifat mazmumah yang akan menghilangkan keikhlasannya itu. Okay. Itu yang kedua. Jadi apabila demikian, so kita nampak yang pertama amalnya sedikit. Tu kita tengok yang pertama dan kita tengok yang kedua, perbezaannya sangat-sangat jauh antara amal ibadah yang datang dari hati yang zahid dan amal ibadah yang datang dari hati yang gemar kepada dunia. Sangat jauh perbezaan nilai dia itu dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang yang beriman, kamu ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. So, bila seseorang itu betul-betul telah mendalam keimanannya kepada Allah, dia pergi mana pun, dia pasti akan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti yang luas, bukan saja dalam sembahyang dia ingat Allah. Di mana dia berjalan, berzikir, baca Quran, dan hatinya betul-betul ikhlas, tidak bercampur dengan riak. Okey. Selesai. Baik, yang ketiga, kesimpulan dia sikit kita baca. Berkata Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy radhiyallahu anhu, telah mengadu sebahagian manusia pada salah seorang ulama yang saleh. Ada satu orang lelaki, dia datang kepada seorang ulama yang saleh. Dia mengadu. Dia mengatakan bahawa dia selalu mengamalkan amal-amal kebajikan. Lelaki ni dia memang rajin buat amal baik, tekun dia, istiqamah dia, disiplin dia. Tetapi dia tidak mendapatkan kemanisan dalam amal itu. Tidak merasai kemanisan amal dan iman dalam hatinya. Dia mengadu kepada ulama ni, pasal aku buat banyak kebaikan, tapi aku tak rasa seronok, aku tak ada rasa kemanisan itu.
Maka ulama itu yang alim saleh menjawab, sebab kerana bahawasanya padamu itu adanya puteri iblis. Kata ulama ni pasal hang masih membela puteri iblis. Anak perempuan iblis. Siapa dia anak perempuan tu? Itulah dunia. Kerana engkau masih menyintai dunia, sebab tu kemanisan dalam amalmu tidak hadir. Dan jika engkau membela puteri iblis itu, maka ayahnya, hang bela anak dia, hang ambil anaknya, ayahnya pasti datang menziarahi putrinya. Dan itulah hati anda. Jika engkau menyintai dunia, maka iblis akan datang untuk menggodamu. Dan tidak ada bekas masuknya sang ayahnya itu, melainkan hanya menimbulkan malapetaka. Bila dia dah mai, kita akan binasa. Okay. Sebab tu dia kata di sini, maksudnya bahawa cinta pada dunia dapat dikatakan seperti anak perempuan iblis lah. Sayang pada dunia bolehlah kita kata seperti kita buat contoh anak perempuan iblis. Dan apabila ini masih bersemi dalam hati kita, hang duk bela dia, maka pastilah ayahnya akan selalu menziarahi anak perempuannya. Ayahnya, maksud dia iblis itu akan datang pada hatimu, dan hasilnya pun tidak lain selain kebinasaan. Bila dia dah datang, maka engkau akan binasa, kecelakaan dan malapetaka. Begitulah alangkah bahagianya bagi orang yang zahid. Sebab dia nanti pada hari kiamat Allah memberikan padanya nilai pahala. Para hamba, para ulama yang saleh selalu beramal dengan amal kebajikan, dialah semulia-mulia umat pada hari kiamat. Bahkan pula pahala-pahala diberikan kepadanya, dibagi-bagikan pula buat orang yang beriman dan lainnya. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam jamaah yang bahagia ini, dan berlindunglah kita dari segolongan manusia yang jauh dari kebahagiaan itu. Amin ya rabbal alamin. Habis hikmah yang ke-46. So saya ulang sikitlah apa yang kita belajar hari ini. Satu, yang pertama, pelajarilah pengertian zuhud dan latihlah hati kita agar kita menjadi orang yang benar-benar zuhud. Dunia itu di tangan tapi tidak di hati. Itu pengertian yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab amal yang datang daripada hati yang zahid walaupun sedikit, nilai dia sangat tinggi dan pahala dia banyak. Yang kedua, berusahalah agar dunia itu tidak melekat di hatimu, kerana itu satu malapetaka, satu bahaya besar pada diri kita kalau kita rajin beramal. Banyak mana sekalipun kita amal, sedangkan hati kita masih gemar kepada dunia, sangkut kepada dunia, maka nilai amal itu menurun, kurang. Bahkan kemungkinan dia akan jatuh dan hilang. Dan yang ketiga, kesimpulan yang kita sebutkan tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua ke jalan yang diredai olehnya. Dan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sudi menonton. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesilapan kita, asbab daripada kita mempelajari untuk mencari keredaannya. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.